Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi pula. Safwan, Zaid, Basyara, Farid. Berapa orang je ni? 4 orang je, tak apalah. 4 orang pun kita teruskan juga. Mungkin kawan kamu akan masuk kemudian. Okey, sekarang ialah kelas pendidikan Islam. Okey, sebelum kelas cikgu nak kamu nak kita sama-sama baca doa dulu sama-sama Okey, Zaid, Safwan, Faris, Basyara, kita baca doa Semua tanda tangan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita baca Al-Fatihah bersama Bismillah. Kat sana, kamu kat sana pun baca tau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Siapa baru masuk ni? Adli Baru bangun ke tu? Adli? Ke sarapan tadi? Tadi makan tadi. Okey, tak apa. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu nak kamu tengok ni dulu Tengok. Okey. Apa yang kamu nampak ni? Kamu nampak apa? Siapa nak cakap buka mikrofon On mic. Okey, tandas. Okey, lagi satu yang sebelah kiri tu apa? Apa tu? Siapa tahu yang sebelah kiri tu apa? Nama apa tu? Asyik ada lalat-lalat lagi. Tahu tak Zaid, apa tu Zaid? Najib. Najis ataupun pasir biasa kita sebut apa? Tahi. Okey, tahi, tandas. Okey, lagi satu gambar. Sekejap Okey. Ni gambar apa ni? Apa yang menitik-nitik warna merah tu? Darah. Ya, betul. Darah. Yang sebelahnya tu? Gambar apa? Gambar kuku kan? Ada kuning-kuning kat situ. Apa tu agaknya? Nanah. Ya, betul. Ini Nana. Okey, contoh yang cikgu bagi tadi tu tahi, darah, Nana, itu semua benda bersih ke benda kotor? Bersih ke kotor? Kotor. Ya, semua tu adalah benda-benda yang kotor. Itu semua adalah najis Najis ialah sesuatu yang kotor. Okey, tajuk kita apa berdasarkan gambar-gambar cikgu tunjuk tadi, tentang apa agaknya Okey, tajuk kita hari ini ialah tentang bersuci. Okey. Okey, di akhir pembelajaran cikgu harap kamu dapat menyatakan maksud bersuci. Kenapa kita perlu bersuci? Bagaimanakah cara bersuci daripada hadas kecil dan daripada hadas besar? Ini yang kita akan belajar hari ini Okey, seterusnya. Okey. Apa maksud bersuci? Cuba Zaid bacakan Zaid. Yang warna hijau tu, hijau muda tu. Boleh Zaid? Bacakan. Tak nampak?
Okey, Faris lah. Apa? T-A-H-A-R-A-H. Apa Faris? Taharah. Ya, taharah. Taharah ialah Taharah. perkataan bahasa daripada perkataan Arab. Taharah ialah Ya, bahasa bersuci. Arab. Ya, betul. Okey. Taharah ini daripada perkataan bahasa Arab iaitu taharah. 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 Taharah dalam bahasa Melayu bermaksud bersih ataupun suci. Bersih dan suci. Ya, bersih ataupun suci. Okey, seterusnya. Okey, apa maksud bersuci yang sebenarnya? Okey, cikgu nak siapa baca ya? Adli baca, Adli? Wah, Okey. apa tutup mic dulu? Tutup mic dulu. Kalau cikgu cakap buka, baru buka Okey, apa maksud bersuci Adli? Bacakan Adli. Menyucikan badan, pakaian dan tempat daripada hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Okey, bagus ya. Bersuci ialah menyucikan badan. Okey, tengok ni gambar yang pertama, badan. Kemudian pakaian. Okey, dan tempat. Tempatlah tempat tinggal kita ataupun sekeliling kita daripada hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh Islam. Itu maksud bersuci, menyucikan badan, badan kita lah, pakaian kita, baju kita ke, kain kita, seluar kita dan tempat kita, tempat sekeliling kita daripada hadas dan najis. Hadas dan najis ialah sesuatu yang kotor yang menghalang kita daripada melakukan ibadah. Kalau kita dalam keadaan berhadas ataupun ada najis pada badan kita, kita tak boleh melakukan ibadah-ibadah. Contohnya apa? Solat. Kalau kita berhadas besar, contohnya haid, kita tak boleh puasa. Itu bagi perempuan lah, kan? Okey. Faham tak setakat ni maksud bersuci? Faham ya? Okey, seterusnya. Okey, hukum bersuci. Okey, hukum bersuci apa Basyarah? W-A-Y-J-I-B, jib. Wajib. Basyarah, apa hukum bersuci Basyarah? Buka mic Basyarah. Wajib. Dia tak nak buka. Wajib. Ya, betul. Hukum bersuci wajib. Wajib tu maksudnya mesti kita buat. Kalau kita tak buat apa? Berdosa. Ya, itu maksud wajib. Jadi nak tak nak kita mesti bersuci. Okey, seterusnya. Okey, kenapa kita kena bersuci? Kenapa Allah mewajibkan kita bersuci? Mesti ada sebabnya. Okey, cuba bacakan yang pertama Faris, yang warna pink tu. Baca perlahan-lahan tak apa. Okey, yang pertama. I-E-B-A-D-A-H dah. Ibadah. Ya, betul. Ibadah. Sah. Okey. Dan tidak lama Allah. Diterima Allah. Betul. Okey. Ibadah sah dan diterima Allah. Okey, kalau kita nak ibadah kita, solat kita, puasa kita diterima oleh Allah, kita perlu bersuci. Bagaimana cara bersuci? Nanti cikgu akan terangkan. Itu pertama, kenapa kita kena bersuci? Okey, yang kedua, mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Okey, kalau kita bersuci, kita beribadah, kita akan dapat pahala. Kalau kita dalam keadaan bernajis ataupun berhadas, boleh tak kita solat? Zaid, boleh tak kita solat kalau kita dalam keadaan berhadas atau najis? Tak boleh. Kalau kita tak solat, kita dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Okey, yang ketiga, terhindar daripada penyakit. Ini pun penting, ini untuk kesihatan kita lah. Kalau kita bersuci, salah satunya ialah mandi kan. Kalau kita mandi, badan kita akan bersih. Badan kita akan terhindar daripada
penyakit. Ya, itu kenapa ataupun kepentingan kita bersuci. Kenapa Allah mewajibkan kita bersuci? Okey, seterusnya. Okey, apa maksud hadas? Apa maksud hadas? Okey, cuba Zaid bacakan Zaid maksud hadas. Kotoran maknawi pada diri sendiri yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Okey, bagus. Okey. Contohnya, solat, Okey, tawaf, contoh Al-Quran. Okey, bagus ya. Okey, maksud hadas ialah kekotoran maknawi pada diri. Maksudnya kekotoran yang ada pada diri kita yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Hadas tu hanya ada pada badan kita je, pada tubuh badan kita. Contoh macam hadas tu, kalau perempuan hadas haid kan, nifas, itu contohnya ya. Maksud hadas adalah kekotoran, kekotoran yang ada pada diri sendiri yang kalau kita berhadas, kita tidak sah ibadah kita. Okey, apa contoh-contoh yang kita tak boleh lakukan kalau kita dalam keadaan berhadas? Macam yang Zaid dah sebut tadi. Pertama, solat. Okey. Kedua, tawaf. Tawaf ni di mana? Tawaf ni kalau ya betul. Sekiranya melakukan ibadah haji. Faris pernah pergi umrah Nah, Faris pernah pergi umrah ya. Ada melakukan tawaf ya. Tawaf tu kita mengelilingi Kaabah. Kemudian sentuh Al-Quran pun kita tak boleh ya kalau kita dalam keadaan berhadas. Contoh kita dah buang air besar atau air kecil, lepas tu kita nak baca Quran, kita tak ambil wuduk, kita nak pegang Quran, tak boleh. Ya, jadi kita kena berwuduk dahulu. Okey, faham tak apa maksud hadas ni? Okey, seterusnya. Okey. Hadas. Hadas terbahagi kepada berapa? Okey, Safwan, tengok Safwan. Hadas terbahagi kepada berapa, Safwan? Ada satu warna merah, satu warna kuning. Ada berapa, Safwan? Dua. Betul, pandai Safwan. Ada dua. Okey, satu hadas besar, satu hadas kecil. Satu hadas besar, satu hadas kecil. Ingat tu ya. Ada berapa pembahagian hadas? Ada dua. Okey, seterusnya. Okey, contoh hadas besar. Hadas besar ni bukan buang air besar tau. Hadas besar ni bukan buang air besar. Okey, Adli, contoh hadas besar apa dia Adli? Cuba bacakan. Haid, nifas, air mani. Okey, bagus. Ini antaranya lah ya. Antara contoh hadas besar ialah haid, nifas dan air mani. Kalau haid dan nifas ini khusus untuk orang perempuan. Ya. Okey. Dan air mani ni lelaki ataupun perempuan. Ini contohnya ya. Okey, itu hadas besar. Okey. Seterusnya. Okey. Ni kalau kita dalam keadaan hadas besar macam rasa Zaid dah sebutkan tadi, apa yang tak boleh kita lakukan ketika kita dalam keadaan hadas besar? Kalau contoh perempuan dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, ataupun lelaki sekiranya keluar air mani tapi dia belum mandi wajib lagi, apa yang mereka tak boleh buat? Dilarang buat, memang tak boleh. Kalau buat ni berdosa lah. Dia kena bersuci dulu. Okey, apa dia contohnya? Yang pertama. Siapa boleh jawab yang pertama? Basyarah, tengah buat apa tu perempuan tu? Perempuan tu pula. Keluarga ni tengah buat apa? Apa dia Basyarah? mengaji. Betul, mengaji. Membaca Al-Quran. Yang kedua apa Basyarah? Mengerjakan solat. Yang warna purple tu? Haji. Tawaf. Tawaf ni Faris pernah buat lah kan Faris? Betul tak Faris? Cikgu pun tak sampai lagi Betul. sana.
Dengan family ya masa tu Faris, dengan mak ayah semua Ah. Seronoknya lah bila cikgu nak sampai sini ya. Lepas tu yang keempat beriktikaf di masjid, maksudnya duduk lama di masjid. Okey, jadi ini antara perkara yang memang tak boleh kita buat sekiranya kita dalam keadaan hadas besar. Okey? Baca Al-Quran, sentuh Al-Quran, solat, tak kisahlah solat fardu ke, solat sunat ke, yang seterusnya tawaf dan juga duduk lama dalam masjid berzikir ke, baca Al-Quran pun tak boleh. Okey, seterusnya. Okey, tadi hadas besar kan? Hadas besar tadi keluar air mani. Kalau perempuan dalam keadaan haid ataupun nifas, yang ni pula hadas kecil. Hadas kecil. Okey Zaid, apa contoh hadas kecil Zaid? Cuba bacakan Zaid. Buang air kecil. Ya. Buang air besar. Kentut. Yang kentut ni kadang-kadang kadang-kadang Faris pula. Kadang-kadang Zaid tiba-tiba siapa kentut ni Jangan kan? kentut kat sekolah tau. Betul. Tak Kadang-kadang baik. siapa yang rajin kentut kalau kat kelas? Kalau kelas 1 KA tu. Siapa yang rajin kentut? Tiba-tiba bau ni siapa kentut, tak dia mengaku. Ya. Ini Jangan kentut kat sekolah. betul. Kat luar. Betul. Kalau nampak. Okey. Ini contoh hadas kecil ya. Contoh hadas kecil. Buang air kecil, kencing lah kan. Buang air besar apa? Kalau bahasa yang kasar sikit apa? Ber apa buang air besar? Berak. Berak, kentut. Jadi kalau kita dah membuang ni semua ni, dah melepaskan kentut semua, kita dalam keadaan hadas kecil. Ya. Apa yang kita tak boleh buat kalau kita dalam keadaan hadas kecil? Sama. Ya. Dia punya larangan tu yang kita tak boleh buat tu sama seperti mana tadi hadas besar. Hadas besar kita tak boleh buat apa? Tak boleh solat. Lagi? Tak boleh apa Basyarah? Tak boleh pegang apa Basyarah? Al-Quran, betul. Tak boleh pegang Al-Quran. Tak boleh buat apa di Mekah Faris? Tak boleh buat apa yang mengelilingi Kaabah. Tak boleh apa namanya? Tawaf. Ya, tawaf, dan tak boleh duduk dalam masjid beriktikaf di masjid itu semua tak boleh. Sama ada kita dalam keadaan hadas kecil ataupun dalam keadaan dah besar, semua tu kita tak boleh buat kecuali kalau kita sudah bersuci. Kecuali kalau kita sudah bersuci. Macam mana caranya? Kita tengok selepas ni ya. Okey, seterusnya. Bersuci. Kalau kita dalam keadaan hadas kecil, apa yang perlu kita buat? Kalau kita nak solat. Kalau kita nak solat, kita nak pegang Quran, kita nak baca Al-Quran, apa yang perlu kita buat untuk membolehkan kita melakukan ibadah? Okey, yang pertama tu buat apa ya Sapuan? Wuduk. Ya, betul, pandai Sapuan. Yang pertama dengan cara berwuduk. Kita wuduk guna apa? Air. Ya, betul. Pandai Sapuan. Kita wuduk guna air. Okey, kalau tak ada air itu kita dah belajar ya. Kalau tak ada air, itu kita dah belajar dengan Cikgu Siti. Kita buat apa? Gunakan debu tanah ataupun ingat lagi tak? Tayamum. Ya, betul. Tayamum. Tayamum itu adalah alternatif lain kalau tak ada air. Tapi kalau ada air, sebaiknya kita gunakan air untuk berwuduk. Okey, itu cara bersuci daripada hadas kecil. Ya. Okey, seterusnya. Cikgu nak kamu tengok dulu video ni kejap. Okey, boleh nampak tak? Oh, yang macam azan tu kan? Tengok dah ya. Tengok dulu. Tengok semua tengok ya. Okay, cikgu tutup mic dulu.
Kenapa tak dengar aku? Cikgu kena tutup mic cikgu ke? Tutup Baru dengar. Oh cikgu tak Cikgu boleh. buka je. Cikgu Oh ya buka je. ke? Ingatkan takutlah mengganggu ada suara-suara lain. Tak ada lah. Okey je. Tengok ni cara-cara berwuduk ya. Basuh tangan kanan hingga siku. Kemudian menyapu air di kepala. Sedikit daripada kepala ya, bukan satu kepala kamu basuh ya. Dan basuh telinga kanan dan kiri. Basuh kaki. Tengok balik langkah pertama. Tengok langkah 1. Basuh tangan dulu. Dan langkah 2. Dengan azan kan? Ya. Okey, basuh muka, tangan sedikit daripada kepala dan akhirnya basuh kaki. Itu cara-cara berwuduk. Cikgu percaya kamu selalu buat kan? Betul tak? Okey, seterusnya. Baik, keluar ni balik. Okey, tadi cara-cara berwuduk. Sekarang cara, ni sepintas selalu je tau sebab hari tu kita dah belajar. Okey, lagi satu cara bersuci daripada hadas kecil ialah dengan bertayamum. Okey, tayamum hari tu kita dah belajar. Kita menggunakan apa? Debu tanah kan? Okey, apa yang perlu kita anggota yang perlu kita sapu dengan tanah? Tak semua ya, dia tak sama macam wuduk. Okey, apa yang perlu? Muka dan juga tangan hingga siku. Betul, dia ada 2 anggota je, muka dan juga tangan dan siku. Okey, itu cara bersuci daripada hadas kecil. Okey, next. Okey, cara bersuci daripada hadas besar. Okey, kalau perempuan hadas besar contohnya ialah tiap-tiap bulan perempuan akan datang haid. Ya? Kalau yang perempuan lepas bersalin akan keluar darah, nama dia darah nifas. Kalau lelaki, khususkan pada lelaki, perempuan pun juga akan keluar air mani. Cikgu rasa cikgu dah terangkan pasal ni dulu kat kelas. Cikgu. Ya. Nak tanya kenapa? Memang ada 5 orang je yang masuk? Memang. Yang lain mana? Tak tahulah. Selalu ramai kan, hari ni tak tahu. Mungkin dia orang 5 orang je? nak cakap. Tak ada, cikgu dah bagi tahu daripada malam tadi dah. Macam kelas kamu selalu siapa masuk? Syairah mungkin ada masalah lain kot. Tak apalah. Kalau seorang pun cikgu ajar juga. Okey. Tadi cara bersuci daripada hadas kecil. Hari ni yang seterusnya ialah cara bersuci daripada hadas besar. Okey, kalau hadas kecil tadi sama ada wudu ataupun tayamum. Kalau hadas besar, bagaimanakah cara untuk menyucikan diri daripada hadas besar? Kalau Basyarah, cikgu nak tanya. Lepas daripada habis haid, apa perlu kamu buat? Basyarah? Jadah. Wajib-wajib. Betul ya, mandi
wajib ya. Biasanya perempuan 7 hari akan kering darah haid dan selepas itu dia perlu mandi wajib. Selagi dia tak mandi wajib, solat dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa, dia tak boleh baca Quran. Jadi dia kena mandi wajib dahulu. Barulah dia boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Okey, lelaki pun macam tu. Contoh malam tu kamu mimpi ke keluar air mani. Jadi apa perlu buat Adli? Kena mandi Wajib. wajib. Okey, mandi wajib ni caranya senang je. Dia macam mandi biasa tapi dia perlu ada niat dan kita kena ratakan seluruh badan. Okey, bila air sampai ke, contohlah kamu pakai shower kan, bila saja air shower tu sampai dekat kepala kamu, rambut kamu, kamu terus niat dalam hati, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dalam hati je. Kamu tak wajib baca yang apa nawaitu raf al hadasil itu tak perlu. Yang penting apa yang dalam hati kamu. Kamu niat. Niatnya macam mana? Ikut cikgu semua boleh? Ikut cikgu. Sahaja aku mandi aku wajib kerana mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Okey. Lepas tu air tu pastikan kamu seluruh badan kamu tadi tu, seluruh badan kamu kena air dekat celah-celah jari-jari kamu, celah-celah telinga, dekat telinga-telinga kita ni kan, dia macam berlipat-lipat kan, pastikan ya. Pastikan semua kena air. Zaid ya. Dekat celah-celah kaki, celah-celah kelengkang, dekat apa nama yang berlipat-lipat tu lah. Pastikan semua kena air. Okey. Alamak, bateri cikgu nak habis pula kejap. Okey. Okey. Itu tadilah. Dah habis dah kelas kita. Okey, itu tadi apa nama yang kita dah belajar mula pengertian najis. Lepas tu pembahagian najis. Ada berapa tadi Sapuan? Pembahagian hadas bukan najis. Hadas, pembahagian hadas ada berapa tadi? Ingat tak? Ada berapa? Ada dua ya, pembahagian hadas. Satu hadas apa? Satu hadas apa? Hadas kecil dan juga hadas besar. Okey, cikgu nak tanya. Macam mana cara kita bersuci daripada hadas kecil? Faris. Oh, tahu. Faris. Kalau kita dalam keadaan hadas kecil, bagaimana cara kita bersuci? Senang je. Kalau kita dah terberak, terkencing, kita nak solat, kita perlu buat apa? Ya, perlu berwuduk. Itu cara kita kalau kita dalam keadaan berhadas kecil. Kalau kita dalam keadaan hadas besar, bagaimana caranya? Mandi wajib Ya, mandi wajib. mandi wajib. Okey. Kita pergi pada soalan. Sekejap ya, cikgu buka. Cikgu kena stop sharing dulu ya ni. Stop. Macam mana dia? Sekejap ya. Banyaknya notification keluar. Cikgu dah terkeluar daripada meeting ke? Ada je. Ada? Sekejap. Okay.
Okey, dah keluar dah. Okey, dah keluar. Apa orang masuk ni? Ni tak ada pun dekat tu kita orang punya. Ada tak? Word wall. Yang dekat kita orang punya tak ada pun. Word wall ada tak ni? Ada. Okey. Okey, tadi kamu dah, cikgu dah bagi penerangan. Sekarang ni cikgu nak kamu jawab pula soalan. Okey, kejap Dekat dalam WhatsApp tak, dalam Telegram tak ada pun. Tak, sekarang ni keluar tak? Ada. Ada? Ada. Okey, soalan pertama. Siapa yang baru masuk tadi tu? Bersih Pak atau Is, suci. Pak Is Pak Is. Mana Pak Is? Hai, malu-malu kucing pula Pak Is ni. Okey, soalan Bersih pertama. atau Zaid. suci. Okey, Zaid, bacakan Zaid. Soalan pertama. Apakah pengertian bersuci menurut bahasa? Okey, apakah pengertian bersuci menurut bahasa? Cuba Zaid jawab. Apa dia? A. Membasuh baju. B. Bersih atau suci. C. Bersiar-siar di taman. Mana satu jawapannya? Kalau bersih atau suci, Bersih atau suci. Okey, kita tekan. Tengok betul ke tak? Ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Adli baca. Apakah hukum bersuci? Apakah hukum bersuci? A. Harus. B. Makruh. C. Wajib. Mana satu? Harus dengan wajib tu sama je ke apa? Lain. Wajib. Okey, Adli jawab wajib. Kita tengok betul tak? Nasib baik betul. Okey, harus ni maksudnya kita boleh buat atau tak boleh buat. Oh. Contoh nak makan kan? Kamu nak makan boleh, tak nak makan boleh. Itu harus. Okey? Soalan seterusnya, Faris. Nah, Nyatakan tentu sebab kepentingan keinginan bersuci. nyatakan dua kepentingan bersuci. A. Ibadah sah dan diterima oleh Allah. B. Dibenci oleh kawan. C. Terhindar daripada penyakit. Yang ni kamu boleh pilih dua. A, B, C. Kamu boleh pilih daripada A, B, C ni kamu pilih dua. A Kamu dengan C. Okey, A. Siapa jawab A? A dan juga C. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Soalan seterusnya. Alah, senang je soalan ni. Senang kacang kan Adli? Okey. Saya dah hantar tau. Iaitu soalan lain. Ya, saya dah hantar sama je. Tengok dengan Faiz lah ni, Faiz. Mana Faiz ni? Tidur tak you? Entah masuk tapi dia tak tahulah. Okey, soalan yang keempat. Basyara. Mana Basyara? Dia jawab kat chat tu. Jawab kat chat. Jawab kat chat ke sebab Yes. cikgu, bila buka ni cikgu tak boleh buka yang meet tu. Dia jawab apa? Itu je. Adakah perlu kita menjaga kebersihan badan? Ya, tidak perlu, mungkin. Dia jawab apa? Ya. Dia jawab ya ke? Menjaga kebersihan. Ya. Okey, ya, betul. Memang wajib kita menjaga kebersihan badan. Okey. Seterusnya, apakah erti wuduk? Ni siapa nak jawab? A. Membasuh anggota tertentu dengan menggunakan air mutlak mengikut syarat-syarat tertentu. B. Mandi untuk solat. Dan C. Solat malam. Mana satu jawapannya? Apa maksud wuduk? Ikut. Kenapa dia ikut? Okey, kita cuba. Ya betul. Kita membasuh anggota tertentu muka, tangan dan sebagainya. Okey, di antara cara berwuduk ialah, siapa nak jawab ni? Zaid. Di antara cara berwuduk ialah membasuh seluruh bahagian muka beserta niat. B. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga tekan air ke seluruh anggota badan.
Ini. Mandi ke mandi? Tak. Cara berwuduk. Di antara Ya, cara itu berwuduk. pun boleh Kamu lah. jawab apa tadi? Kamu jawab C Okey, kita tekan ya. Alamak. Zahid. Salah. Jawapannya A. Oh, Jawapannya ada 2 ya. Okey. Salah juga dia jawab Okey, tunjuk jawapan. Alah, ni. Okey, kita stop yang ni. Okey, mana tadi yang dia? Ni, Faris ni ada ni. Tapi Suci sepi je. Malu kot. Okey. Sekejap ya. Okey, maka dengan latihan tadi, kelas kita tamatlah untuk hari ni. Allah, apa pula yang keluar ni? Okey, walaupun berapa orang ni hari ni? 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu nak kena ambil attendance ni. 7, cikgu 7. 1, 2, siapa? 7. Adeli. Siapa ni? Ifah ni Zahid, berapa? Faris, Safwan, Basyara. 7. 1, 2. Faris. Faiz. 6. 6. 6. Tak ada nama Cikgu Zulfa 2 ni sebab cikgu nak guna email lagi 3 satu. you. Cikgu Zulfan ni 3. 3 ke? 3? 3 pula Ni ada Cikgu Zulfa yang ni. Okey. MOE 2, Cikgu Zulfa 1. Okey. Kita imbas kembali. Okey. Maksud bersuci tadi menyucikan badan daripada apa? Badan. Lagi apa? Daripada badan, pakaian dan juga tempat tinggal kita ataupun macam tempat kita nak solat tu mesti bersih. Kalau contoh sejadah kita ada contoh bau kencing kucing ke apa, jadi solat kita sah tak? Tak sah. Jadi kita kena tukar sejadah tu. Jangan guna sejadah tu. Kadang macam kat rumah cikgu ni pun banyak kucing. Dan kita perasan. Ingatkan basah apa? Rupanya basah kencing kucing. Alamak. Rumah siapa ada kucing macam rumah cikgu ni? Banyak kucing kat rumah cikgu. Ada. Kucing-kucing kamu tu ni tak macam berak ke kencing ke dalam rumah? Baik. Baik-baik belaka? Baguslah macam mana kamu train tu. Okey, kita imbas balik apa hukum bersuci apa? Wajib. Ya, mesti kita buat. Macam tadi siapa nama Adli? Apa beza wajib dengan harus? Wajib tu maksudnya mesti kita buat. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Kalau harus tu kita ada pilihan. Sama ada nak buat ataupun tak buat. Contohnya kamu nak pergi gimana? Pergi shopping. Harus boleh buat. Kalau nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Okey? Okey, ni kepentingan bersuci tadi. Kenapa kita kena bersuci ya? Okey, hadas tadi terbagi berapa? 2. Ya betul, hadas besar dan juga hadas kecil. Okey, contoh hadas besar kalau perempuan, khusus pada perempuan haid dan nifas. Kalau air mani pada lelaki atau perempuan ya. Okey, kalau dalam keadaan hadas besar dan hadas kecil sama je larangannya. Kita tak boleh buat apa? Tak boleh solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Tak boleh pegang Al-Quran, tak boleh sentuh Al-Quran, tak boleh tawaf kalau pagi yang mengerjakan haji ataupun umrah. Tak boleh duduk iktikaf. Duduk iktikaf ni maksudnya kita duduk di dalam masjid dalam jangka masa yang lama. Kita buat ibadat-ibadat lain lah. Contohnya zikir ke, kita baca Quran ke, itu masuk iktikaf ya. Okey. Ini contoh hadas kecil. Okey, cara bersuci daripada hadas kecil dengan cara apa tadi? Berwuduk ataupun tayamum. Okey. Dan cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi wajib.
Okey, setakat ni faham tak semua? Faham. Faham? Ha. Okey, Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang tak faham, bolehlah PM cikgu. Ya? Nak bertanya berkaitan mandi wajib ke, tentang wuduk ke, boleh PM cikgu, mesej cikgu Zulfa. Okey, insyaAllah cikgu boleh jawab. Okey, dalam grup kelas, cikgu kelas kamu rasanya dah bagi apa nama latihan kan? Dah Latihan siap soal dah, dah siap. yang tu tak sama ya dengan yang dalam ni. Yang dalam Ya. ni word wall, ni macam latihan yang ringkas Ni. je lah. Yang dalam tu dia dalam bentuk live worksheet. Kamu jawab, kamu tekan dia terus dapat markah. Kalau kamu nak tahu betul ke tak, kamu akan tengok kat situ dia ada terus jawapan. Siapa dapat 10/10 ke 8/10, dia terus write kat situ. Ya. Tapi Okey. kamu perlu hantar juga kat cikgu lah. Ya, sebagai rujukan cikgu ya. Okey. Okey, bye. Aku rasa sampai setakat ni je untuk hari ini. Nanti Cak nak ambil gambar. Walaupun cuma beberapa orang dan Faiz malu untuk tunjukkan muka. Okey. Kejap ya. Okey, semua pandang kamera. Bukalah muka kamu yang betul Adli. Ini muka apa ni? Anime ni ha. Okey, semua buat. Faiz nak ambil gambar. Faiz baru bangun ke Faiz? Faiz? Baru bangun Alohai. Mesti tak mandi lagi tu. Okey, kita ambil gambar ya. Ni lah Kita ni. ambil gambar. Okey. 1, 2, 3, cheese. Sekejap. 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 Dah belum? Sekejap. Okey, lagi satu freestyle. Buat love ke, peace ke. Okey, lagi sekali. Ultraman ke Zaid? Buat Ultraman. Tak nampak lah Ultraman Zaid. Buat macam ni. Okey, 1, 2. Okey, terima kasih semua sebab masuk dalam kelas Cikgu Zulfa hari ni. Yang lain mungkin ada masalah yang lain lah. Mungkin ada masalah lain internet ke, ada masalah lain ke. Tapi harap yang lain-lain tu boleh jugalah buat latihan yang cikgu bagi tu walaupun tak hadir dalam kelas. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Bye. Banyak kau punya feature tu. Adli? Banyak lah itu, banyak. Tak guna je. Tak guna je. Itu pakai apa